Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Saudara Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, Saudara Mak Hassan, Menteri Pertahanan, Timbalan Menteri Tan Sri KSN, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, SUK, Ahli Muhammad, saudara-saudara yang dimuliakan. Alhamdulillah pada pagi dan tengah hari ini kita dapat sama-sama menjayakan majlis yang bermakna kerana menyantuni secara langsung rakyat. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, seluruh keluarga Kementerian Kemajuan Desa di Wilayah dan juga kementerian-kementerian, koperasi, kerajaan negeri dan rakan-rakan yang menjayakan acara kali ini. Seperti kita sedia maklum, kita sedang usaha untuk memulihkan semula ekonomi negara kita. Ia bukan soal yang mudah. Ada orang mengatakan, mengapa kita ceritakan hal yang lalu? Tapi rakyat harus tahu. Kerana kalau kita dengar dalam ceramah-ceramah, dia bagi andaian seperti yang disebut oleh Datuk Seri Zahid, seolah-olah semuanya sudah sempurna. Tidak. Kita kena faham, ekonomi harus dilonjakkan, dipacu dengan kadar yang lebih pantas. Tapi kita warisi ekonomi yang malap. Mana-mana saya terangkan, hutang 1.5 triliun ringgit. Kalau kita sebagai keluarga, kita ada hutang gaji RM5,000 sebulan, hutang 1 juta. Nak pulih itu tidak mudah. Dan ekonomi negara pun kalau kata mengikut pakar ekonomi Adam Smith, macam ekonomi keluarga. Nak faham. Jadi kalau hutang cara tidak bertanggungjawab dulu sampai 1.5 triliun, nak suruh kita selesaikan dalam 1-2 tahun tidak mudah. Kita cuba insya-Allah. Ya. Berapa defisit? Defisit maknanya pendapatan kurang daripada perbelanjaan. Itu makna defisit. Gaji 5,000 tapi belanja yang wajib 7,500. Itu disebut defisit. Kita tanggung defisit. Berapa peratus? 5.6%. Jadi apakah yang dilakukan dalam Jemaah Menteri? Saudara Zahid, Saudara Mak Hassan dan rakan-rakan yang lain. Kita kata jangan hutang lagi. Kerana hutang itu siapa akan bayar? Sekarang bebannya dan anak-anak kita. Jadi anak kita lahir, tanggungjawab pertama bayar hutang. Jadi kita kata jangan hutang. Dulu pernah ada hutang. Siapa yang mula hutang ni? Almarhum Tun Abdul Razak. Tapi hutang dia untuk apa? Untuk buka tanah, untuk buka felda, untuk buat pembangunan luar bandar masa itu. Jadi orang tak soal hutang yang diperlukan mengikut keupayaan kita untuk membangunkan negara. Bukan hutang untuk buat projek-projek mega, kemudian kos yang melampau-lampau dan komisen berlebih-lebih, kemudian hutang jana wibawa, lingkuplah ekonomi negara. Jadi jangan samakan. Kalau kita lihat dari segi sejarah, hutang yang dibuat oleh marhum Tuan Abdul Razak itu penting bagi negara kita. Kalau tidak, tiada felda, tidak ada RISDA, tidak ada MARA, semua dari uang pinjaman bank dunia. Itu diperlukan pada ketika itu. Ini berbeza dengan apa yang berlaku terutama 33 bulan sebelum kita ambil alih kuasa. Kedua, saya katakan soal defisit. Kalau kita turunkan defisit, Indonesia turun lebih cepat daripada kita. Sebab itu rupiah tu kuat sedikit. Kita turun daripada 56% jadi 5%.
Saya sengaja minta kawan-kawan kita termasuk di kampung itu tahu. Jangan kita ingat ekonomi itu patut difaham oleh orang-orang cerdik pandai pakai ekonomi saja. Tidak. Kalau kita tidak ada maklumat ini, kita akan terus ditipu. Kita akan terus difitnah. Ya. Yang dia buat hutang banyak, dia tak cerita. Defisit banyak, dia tak cerita. Dia cerita apa yang kita belum bagi. Jadi kita terpaksa turunkan kerugian atau kekurangan perbelanjaan daripada 5.6% menjadi 5%. Orang tanya, mengapa tak kurangkan lebih lagi? Kalau kita kurang lebih, projek desa di wilayah terpaksa dipotong, projek sekolah terpaksa dipotong, kesihatan terpaksa juga dikurangkan. Saya tak sanggup. Jadi rakan-rakan jemaah menteri kata, kita potong projek-projek mega yang tidak mendesak. Kita tambah projek pembangunan desa. Untuk pendidikan sekolah anak-anak kita, kita tambah 2 bilion ringgit dalam keadaan susah. Kita buat apa? Seluruh Negeri Sembilan, saya bercakap dengan Saudara Amin tadi. Saya nak pastikan semua sekolah anak-anak kita ini tandas diperbetulkan. Ini apa jenis kenegara? Bercakap soal ekonomi hebat, gaji menteri, duta-duta khas, semua tinggi-tinggi, tandas sekolah pun tak boleh kita baiki. Sebab tu saya kata, kita mesti selesaikan tahun ini juga semua tandas di negara sekolah anak-anak kita. 10 tahun pergi ke sekolah. Saya ada pengalaman di Port Dickson, hampir tidak ada sekolah yang tak ada tandas yang rosak. Ada sekolah tu 8 tandas, 4 rosak. Ini anak-anak kita. Jadi sebab itu saya kata, kita nak pimpin, kita kena rasa yang sebut tadi, denyut nadi masyarakat. Kita tidak akan tahu kalau kita tak dengar di bawah, kalau kita tak rasa masalah mereka. Sebab tu saya kata, kita kena rasa sebagai ketua bagi semua. Sebab saya kata, anak Melayu anak kita, anak Cina anak kita, anak India anak kita, anak orang asli anak kita, Dayak, Kadazan anak kita. Tapi dia pusing, dia potong dan sebut anak Melayu, dia kata anak Cina anak kita, anak India anak kata kita. Tang anak Melayu tu dia potong dalam TikTok. Apa jenis manusia penipu macam ni? Pakai serban. Baik, tu jangan sambung ni, cukup. Tapi sebab itu kita kena tahu maklumat. Kita kena tahu angka-angka ini. Apa lagi kita buat? Melalui Dr. Zaleha, kita baiki semua klinik-klinik desa. Berapa jumlah? Tambah soal pembaik pulih 1.4 bilion ringgit. Klinik desa ini walaupun tidak bawah Kementerian Desa, tapi tanggungjawab Timbalan Perdana Menteri yang berkenaan kerana membangunkan, memajukan kawasan desa dan wilayah. Semalam saya di Kepung, Perumahan Rakyat, saya sebut kita nak Kuala Lumpur itu jadi megah, hebat, kota besar yang terkenal, bukan saja dengan Putrajaya dan Twin Tower, bukan. Ya, alhamdulillah ada, tetapi gerai jelek. Restoran 7 bintang, 5 bintang hebat, tetapi gerai dan warung kerana orang susah yang manfaatkan, guna, maka tidak dipedulikan. Jadi kita ambil tindakan untuk menumpukan semula kemudahan-kemudahan yang memberi manfaat kepada rakyat jelata. Jadi sebab itu saya minta saudara faham, ini bukan tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri, tanggungjawab seluruh pimpinan. Dan saya syukur walaupun desas-desus di luar macam-macam, saya nak bagi tahu di sini dalam peluncuran acara utama kementerian ini, karnival yang diadakan pada hari ini, termasuk disebut karnival usahawan desa. Saya nak sebut di sini, saya bernasib baik, alhamdulillah, pimpin kerajaan dengan satu semangat
perpaduan yang jitu di kalangan pimpinan. Ya. Apakah asalnya UMNO ataupun GPS atau GRS ataupun PH, dia dalam kabinet. Kita tidak fikir soal itu. Kita fikir bagaimana nak pacu pertumbuhan negara, bagaimana nak bela nasib rakyat. Jadi yang dia belete di bawah ni macam lagu tadi, lodeh lodeh anak Pak Saleh, cucu Osman Janggut, hinguinya meleleh. Dia tak tahu lagu tu, saya hafal. Datuk Seri Zahid heran. Jadi bukan saja lagu Azizah, lagu itu pun saya hafal tadi. Jadi saya tekankan hal ini supaya kita faham dan maklum, ya. Sebab itu gaji menteri dipotong, dalam tidak ambil gaji boleh dipermainkan, saya tak peduli, dan tindakan tegas diambil, ya. Kita mesti mula selamatkan negara kita, bukan cara maki hamun dan fitnah. Selamatkan apa? Saya nak beritahu hari ini, Menteri Pertahanan ada, dia tahu. Surah Ma'asan tahu kedudukan pasukan keselamatan. Komitmen baik, disiplin baik, tetapi peralatan dan senjata masih ketinggalan. Sebab tak dapat kita guna wang dengan sebaik mungkin. Sekarang dengan kerjasama Datuk Mat dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin, semua pembelian itu diputuskan oleh pakar-pakar di kementerian dan kita beli tanpa komisen oleh orang-orang politik. Ini keputusan kita yang kita tegas. Ini penting, ini disebut tata kelola. Bukan cakap Melayu, Islam, kemudian sakau, kemudian pergi fitnah hari-hari. Tak betul. Kita bangkit baru-baru ini soal perjanjian saya dengan Presiden Jokowi. Riuh rendah dibawa di luar. Di parlimen tak berani. Di parlimen tanya dengan baik dan kita jawab, dia diam. Di luar fitnah. Apa dia kata? Kita jual maruah negeri. Kita tak bertanggungjawab. Kita khianat pada negara. Saya yang saya baik, saya Perdana Menteri. Kalau saya bukan, saya lesing lah tadi jawapan. Tapi itu saya kata okey, jaga. Baik. Tak betul. Saya tidak mungkin tanda tangan ni. Nah, pertama saya nak sebut, Indonesia siapa? Itu jiran kita, satu rumpun, sahabat. Dulu sebahagian besarnya satu negara. Sama ada kerajaan Melayu Melaka atau Johor Riau atau Majapahit, itu hubungan itu sebagai satu keluarga. Saya tidak mau bermusuh dengan Indonesia. Jiran, saling bergantungan. Malah kita mau tingkatkan persahabatan kebaikan di Indonesia. Orang Negeri Sembilan lebih lagi. Nama yang Minang lah, ataupun yang Bugis, atau yang jauh, yang Jawa ada juga sebelah sana ni. Ya. Baik. Jadi bila kita gunding berapa belas tahun, makan puluh tahun sejak merdeka bincang, 18 tahun bincang pasal sempadan, saya putuskan dengan Jokowi, instruksi dia kepada rakyat dia, selesaikan dengan segera. Arahan saya kepada pegawai, cari jalan, bukan gadai. Ikut peraturannya. Siapa putuskan? Jawatankuasa Ukur dan Pemetaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Peguam Negara, semua uruskan. Dah selesai, baru saya sign. Ya. Apa yang belum selesai? Termasuk kawasan disebut Ambalat. Tapi oleh kerana orang yang bingai ni dia tak faham, sebab tak disebut istilah J1, J2 apa nama. Ya. Jadi dia tak faham, itu belum selesai. Kawasan di Sabah ada bahagian yang belum selesai. Pulau Sebatik belum selesai. Jadi kita katakan Presiden Jokowi, kita sign yang selesai. Yang kamu maki hamun kami jual negara ni apa punya? Dan saya kata pakai kipas putih, cakap soal Islam, kemudian fitnah orang, fakta tidak tahu, mengikut ada beberapa pakar menyebut
Saya tanya di parlimen, pakar tu siapa? Apa nama dia? Dia di mana? Nahi kabin nahi. Tidak ada jawapan. Kemudian dia kata bahawa beberapa kawasan kita telah digadai dan dikhianati oleh Perdana Menteri. Kawasan mana? Sempadan di mana? Dia ada. Pulau Sebatik belum selesai. Oh, termasuk Johor. Johor saya bercakap sendiri dengan tuanku Bahduli Yang Maha Mulia, tuanku Sultan Johor. Kawasan ni kita tanda-tangani tak termasuk perbatasan Johor. Dia melepasi sempadan negeri Johor. Ini saya nak tekankan contoh bagaimana fakta itu ditipu oleh orang yang kononnya menggelar diri mereka ustaz atau tok guru. Sebab itu kita rujuk pada fakta. Nak pakai orang politik ini, dengar boleh. Kalau nak tahu betul tak betul, cek fakta. Ini saya sebut. Dan apa kaitan dengan saudara? Kerana orang kemas, Felka, Jakwa dan bahagian pembangunan usaha desa, pejabat KKDW Negeri Sembilan, kerajaan negeri, ini semua mesti menjadi jentera yang bukan saja taat, tapi yang bertanggungjawab dan tahu yang benar dan yang palsu. Jadi saya contoh sempadan ini kerana ini hangat dikeluarkan hari-hari dalam media sosial dengan penuh penipuan dan fitnah. Masa saya jawab ni, timbalan speaker ada di sini, ya. Dan bagi ruang, saya sampai tak berani, saya kena tanya, minta kebenaran timbalan speaker, boleh ke jawab hal-hal yang tak disebut awal. Dia kata itu bagi ruang. So saudara, ini masalah kita. Apa tak bolehkah perbezaan politik ini jangan kita jadikan senjata permusuhan, senjata fitnah. Jadikan perbezaan ini untuk bagi cadangan yang lebih baik. Saya belum dengar lagi apa cadangan lebih baik. Kita kurangkan subsidi elektrik, dia kata kita bebankan rakyat. Kita kurang kepada siapa? Kepada yang guna 1,500 kilowatt satu hari. Siapa yang di sini pakai ini? Tak ada. Yang ada rumah rasmi Perdana Menteri, Seri Perdana, itu masuk 1,500. Jadi 1% saja. Ini yang hadir ni, 1,000 ni, tak ada seorang pun termasuk naik subsidi elektrik. Tapi kempen dia beban kepada negara. Siapa yang putus nak naik dulu? Kerajaan dulu. Kerajaan Perikatan Nasional buat keputusan, dan keputusan tu ada hitam putih. Kita terpaksa naikkan kadar elektrik mulai tahun 2023. Nasib baik, alhamdulillah, Allah selamatkan dan Agung bantu untuk selamatkan kita. Tak payah naik elektrik kerana kita kerajaan perpaduan ambil alih. Jadi yang naik itu untuk orang yang paling kaya. Saya tidak tahu. Yang masuk dalam 1,500 kilowatt ni paling tinggi, ya. Saya tak tahu KSN masuk. Saya tak. Saya dia duduk rumah rasmi ke? Saya rumah rasmi cuma masuk. Tapi yang mana dalam ya 1% naik. Jadi yang kita nak marah sebab apa? Mengapa naik? Kerana subsidi tinggi. Orang kaya pasal apa nak bagi subsidi? Kita sokong dia, orang kaya kita bagi insentif, kita mau dia menjaga untung. Tapi janganlah bagi subsidi. Orang miskin, pegawai-pegawai kerajaan, pejabat awam, orang biasa, ya saya ingat 100% yang hadir ni tak termasuk dalam kategori kena bayar kadar elektriknya lebih tinggi. Tabung haji sama. Keputusan Jemaah Menteri jangan naik bagi semua, melainkan yang paling kaya. Pendapatan RM100,000 sebulan. Kemudian tabung haji kena bagi subsidi, tak bagi Mekah. Apa hal? Kamu ada uang, bayarlah. Pergilah ambil haji, mabrur insya-Allah, wa sa'i mashkuran, wa amalan salihan, wa tijaratan lan tabur. Tapi bayarlah. Dan kita doakan supaya mabruran wa sa'i mashkuran. Ini saya sebut bagaimana kita. Mengapa kita kurangkan subsidi bagi orang kaya
Di sini pun tak termasuk kategori itu, melainkan ada di sini yang pendapatan RM50,000 sebulan. Itu bayarlah. Nak pergi haji, nak dapat mabrur, bayar. Jadi saya harap difaham mengapa kita ambil langkah ini, supaya wang itu balik kepada rakyat. Ni 26 hari bulan mula STR, bantuan kepada rakyat. Belia mulai 26 juga, yang RM200. Itu mengapa kita boleh ambil hasil dan tambah daripada dulu? Kerana kita kurangkan subsidi kepada golongan maha kaya dan kita gunakan penjimatan. Masalah masyarakat desa ni masih banyak. Saudara Datuk Seri Zahid sebut tentang kemiskinan tegar. Dan walaupun ada agensi-agensi lain, kementerian ini sangat penting, termasuk Jakwa, Kemas, untuk mendapat maklumat yang tepat dari kalangan yang dianggap kemiskinan tegar. Kerana kita kata tahun ini 2023 kita mesti noktahkan jumlah kemiskinan tegar, termasuk di Negeri Sembilan ini. Maknanya ya, ini ada orang kata tidak praktikal. Berapa jumlah? 130,000 keluarga. Sekarang ini sudah cecah 50-60% yang masuk, yang telah mendapat jumlah yang kita rasa melepaskan dia daripada kemiskinan tegar. Jadi keseluruhan jentera kerajaan mestilah buat ke arah itu. Kalau tidak, kita hanya bincang high speed railway, ECRL, projek mega Twin Tower, Kota Baru, Putrajaya. Tapi yang miskin beli susu anak pun tak cukup, ya, beli pakaian sekolah pun tak cukup wang. Itu yang kita berikan keutamaan, saudara. Dan saya percaya insya-Allah dengan sokongan dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ini, kementerian yang sangat penting dan strategik yang dapat menyantuni rakyat majoriti orang Melayu untuk dibantu di mana yang perlu, termasuk kelompok-kelompok kecil miskin Cina, India, orang asli itu di pedalaman Sabah Sarawak. Saya tidak fikir ini harus jadi masalah sekiranya semua jentera itu dapat kita kumpulkan. Dan ini sebabnya kita mahu saudara-saudara, terutama di Negeri Sembilan, melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, mengetahui program-programnya, dan bukan hanya menggunakan ruang politik untuk menyerang orang lain. Kita beri fakta dan melihat bagaimana penipuan-penipuan dilakukan. Jadi sebab itu saya percaya dengan rekod Kerajaan Negeri Sembilan, kerana ini pilihan raya Negeri Sembilan tidak lama lagi, saya percaya kita akan tetap bagi sokongan kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Negeri Sembilan supaya dapat meneruskan kerja ini. Kena tahu ini gabungan baru, dia kadang-kadang ambil masa sikit, dia geram lama dah lagi. Tak boleh macam tu. Kita ini, dia kalau maafkan ini kalau kata ada keikhlasan, ya. Bukan maafkan untuk orang benarkan orang rompak, tak. Bukan maafkan untuk dia fitnah kita, tidak. Dia maafkan ini untuk kita bawa kebaikan. Fa'aslihu baina akhawaikum, itu untuk bawa kebaikan. Sebab itu disebut umpamanya dalam Al-Quran, bila dalam asbabun nuzul berlakunya kesalahan beberapa pengikut Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud kerana gila dengan ghanimah, hasil rampasan perang, maka turun ayat Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini rahmat, kasih sayang. Fabima mana rahmat, kasih sayang itu penting. Allah menyebut, Rasulullah punya kasih sayang. Kemudian fa'fu anhum, maafkan mereka dengan syarat wastaghfir lahum, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana runding sama kita. Termasuklah soal kursi. Berunding, ya, dia kata wasyawirhum fil amr, berunding. Kemudian buat keputusan. Buat keputusan, kena ada keputusan. Dalam perundingan ni tak semua boleh setuju. Saya dalam jemaah menteri pun, Datuk Mat Hassan ada, dia belah kanan saya. Ada yang tak setuju dalam perbincangan, tapi dah kita putus wasyawirhum fil amr, kemudian dah putus faiza azamta, kalau nampak berbual dan ta tu pengurusi ya, putus, jalanlah. Fatawakkal ala Allah, tawakal kepada Allah SWT. Sebab apa kita tawakal? Kerana innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah itu kasih kepada orang yang bertawakal. Bukan ingat aku paling kuat, aku paling pandai, aku dah khidmat dengan sangat baik, ataupun strategiku terbaik. Ya, semua itu ada kebenarannya, tapi tawakal Allah kerana Allah kasih kepada orang yang bertawakal. Apakah semua hal di kementerian, menteri buat keputusan, tentu kadang-kadang ada perbezaan pendapat, tapi siapa ketuanya? Menteri. Dah ambil keputusan, tawakallah, jalanlah, barulah kuat jamaah itu. Jadi kita mahu supaya dengan semangat ini kita bawa perubahan. Tak apalah yang mereka cerca dan fitnah, tak apa. Dia kata kalau kita ambil alih, habis Islam di negara ini. Padahal bila kita ambil alih, peruntukan Islam bertambah. Bila kita ambil alih, sekular semua. Padahal JAKIM dan program Islam bukan saja bertambah, tetapi pengaruh dan peranan mereka lebih luas. Jadi ini bertentangan. Kalau kita ambil alih, lelaki boleh kahwin dengan lelaki. Belum lagi lah saya tengok. Ini masalah. Di Perlis ada yang katakan kalau sekarang PH dan BN ambil alih, anak-anak di sekolah habis buka tudung semua, pakai skirt balik. Macam ahli parlimen duk tengok pakaian nurse ni, kita tengok elok aja, dia tengok kat mana saya tak tahu. Ni masalah penyakit ni lah. Lebay-lebay ni kadang-kadang kena jaga-jaga. Orang tengok, saya tengok sopan, tutup aurat, dia agak ada teropong sampai ke dalam. Apa? Baik, jadi janganlah hina. Nurse itu, khidmat mereka, jurawat itu sangat penting. Dan semasa Covid, selepas Covid, orang yang pergi ke hospital tahulah pengorbanan mereka, khidmat mereka. Janganlah kita perlekehkan. Kemudian semalam kat Bangkit pula, ini saya ganti pengurusi Felda dalam bincang kawan-kawan. Kemudian ahli Dewan Undangan Negeri PAS kata Anwar dah lantik Teresa Kok. Apa benda ni? Jadi semalam saya jumpa Teresa Kok, saya kata tahniah lah kamu dah kata. Orang kata siapa lantik jadi pengurusi Felda. Jadi kita boleh bergurau lah, tapi yang maksud itu nak fitnah, ya. Ini dia keadaan dalam negara kita. Jadi fitnah bila dah kena serang kuat, baru minta maaf. Banyak begitu. Jadi mudah-mudahan negara kita diselamatkan. Pertama, selamat dari sakau. Kedua, selamat dari fitnah. Dan untuk tentukan terus selamat, bagilah sokongan kepada kerajaan PHBN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.